Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'ahu thumma amma ba'd. Alhamdulillah, qabla bidayatid dars hayya nad'u ila Allah subhanahu wa ta'ala likai yusayyirullah a'malana wa darsana al-yawm. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Alhamdulillah, اليوم سوف نتحدث عن الإيمان بيوم البعث. قد تكلمنا في الشهر الماضي عن الإيمان بيوم القيامة، وبعد ذلك ننتقل إلى يوم البعث. في هذا الموضوع أنتم ستمكنون أن تذكرون تعريف يوم البعث، ثم أنتم تمكنون أن توضح بعض الأمور التي تتعلق بيوم البعث، وهو الحساب والميزان والصراط والجنة والنار. وقبل بداية درسنا هيا نشاهد مقطع الفيديو القصيرة، وبعد ذلك سوف أسألكم بعض الأسئلة من هذا الفيديو. ماذا فهمتم من هذا الفيديو؟ هيا نشاهد معا. أنتم سمعتم؟ Na'am. Dengar tak? Audio dengar tak? Dengar. Dengar.
نادوا يا مالك يا مالك قد حق علينا الوعيد يا مالك قد أثقلنا الحديد قولي في البطون يغاث يا مالك والله احترقنا علمنا أن المعاصي تحرق فلا يا مالك يا مالك. وهيا نشهد الفيديو الثاني. أخذ ربك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم ومن ذلك الفيديو
qad syahadna an yaumul qiyamah wa yaumul ba's madza fahimtum? Man alladhi sayujib? Madza fahimtum? Hmm. Siapa nak jawab? Video Keadaan orang di sirat. Ha? Keadaan orang di sirat. Keadaan orang di hari akhirat. Ya. Madza ra'yukum an yaumil ba's? A antum tayaqantum anna yaumal ba's haqqun? Yakin tak hari kebangkitan ni ada? Yakin. Okey. Antum ista'dadtum liyaumil ba's? Sedia tak dengan hari kebangkitan ni? Tak. Tak. Termasuk ustaz pun tak sedia. Ana masta'dadtu liyaumil ba's. Tak wani lagi. Kita tak tahu amalan kita tuan mana. Siapa yang wani? Masta'dadukum liyaumil ba's. Apa persediaan yang kita buat untuk hari kebangkitan? Ibadah. Kita buat apa? Ha? Buat ibadah. Buat ibadah. Agak-agak cukup tak untuk menghadapi hari kebangkitan? Tak. Wallahu Allah. a'lam. Tak. Wa ana عند دخلت إلى هذا الموضوع وأنا أخاف خوفا شديدا عن نفسي خاصة وأنا أقلق نفسي أين كنت يوم القيامة إما في الجنة أو في النار لو في الجنة الحمد لله لو في النار عياذا بالله. Ustaz sendiri pun kalau berbicara tajuk ni takut kita pandai cakap je, kita tak tahu keadaan kita macam mana. Khususnya diri Ustaz lah, bimbang sangat-sangat, risau. Unzuru ila hadhil kharitah an tariqina ila al-jannah. Okey. Ini adalah perjalanan kita untuk menuju syurga. Wa nahnu al-an fi ni. Nahnu al-an huna. Wa ba'da dhalik nahnu namut. Wa ba'da dhalik nub'ath. Kemudian barulah kita dibangkitkan. Wa ba'da dhalik yaumul mahsyar wa hunaka syafa'atun minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da dhalik hisab thumma al-mizan thumma al-khawd thumma as-sirat thumma imma al-jannatu wa imma an-nar. Nadkhul imma al-jannah wa imma an-nar. Kita akan masuk sama ada syurga ataupun neraka. Wa tariquna ila al-jannah masafatuhu masafah tawilah. Perjalanan dia sangat panjang, sangat jauh. Sangat jauh ha? Okey. Al-an nantaqil ila mawdu'ina هذا اليوم يوم البعث. تفضل من سيشرح Ana. عن تعريف يوم البعث؟ تفضلي. Ana. اقرأ النص بضبط كامل ثم اشرح شرحا وافيا. تفضلي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'riful yaumil ba'ts huwa ihya'ullahul mauta wa ikhrajuhum min quburihim ba'da jam'i ajza'ihim asliyah. أحسنتي. Maksud dia, Allah telah menghidupkan orang yang mati dan mengeluarkan mereka dari kubur mereka setelah dihimpunkan tulang-tulang mereka.
Ad-Dalil ala Yaumil Ba'ts, Surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Sadaqallahul Azim. Maksud dia, lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Maka mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Teriakan itu hanya sekali sahaja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisap. Syukran. هذا فقط هذا فقط خلاصتي. Naam, Palestin. Okey. Ayat ini menerangkan tentang ragu-ragu orang kafir. Mereka ni tak percaya kata ada kehidupan selepas mati ataupun hari kebangkitan. Sebab tu dia kata, qalu ya wailana, celakalah kami, man ba'athana min marqadina, siapa yang bangkitkan kami daripada tempat tidur kami. Kemudian bila dah bangkit dah, baru dia kata, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Oh, dulu-dulu ni Rasul-Rasul bagi tahu rupanya benda tu betul. Itulah. Bila tiba di sana, baru mereka tahu kata benda tu wujud, benar-benar ada. Ni orang kafir lah. Kita orang Islam, daripada awal lagi kita yakin. Cumanya masalah kita adalah persediaan saja. Wa min huna akhazna at-ta'rif, labudda an tahfadhu at-ta'rif. إحياء الله الموتى وإخراجهم من قبورهم بعد جمع أجزائهم الأصلية. ثم معلومة إضافية. أنا أدهم تفضل. معلومات إضافية. أحوال الناس في المرور على الصراط. Keadaan orang di sirat. Awalan, minhum man yamurru katarfatin ain. Sebilangan dari mereka melintas seperti sekelip mata. Minhum man yamurru kalbarqul khatif. Sebahagian dari mereka berlalu seperti kilat. Minhum man yamurru karihal atif. Sebahagian dari mereka melintas seperti angin. Minhum man yas'a sa'yan. Sebahagian dari mereka berusaha ya. Kalimah yas'a bermakna yamshi. Yas'a bermakna yajri, berlari. Kalimah minhum man yamshi mashyan. Sebahagian dari mereka berjalan. Yang terakhir, minhum man la yamurru sirat bal yasqutu fi jahannam. Sebahagian dari mereka tidak melintas sirat tapi jatuh di dalam neraka. Khalas dah? Naam. Ni keadaan di as-sirat. Kita tak masuk lagi as-sirat sebelum syurga nanti. Ada lepas ni perbahasan dia. Antaranya disebut kat sinilah. Ada yang lalu menyeberangi titian as-sirat dalam keadaan seperti kedipan mata. Yang kedua ada juga yang sepantas kilat walaupun jarak dia jauh. Nanti kita tengok as-sirat tu macam mana. Kita patah balik ke tempat ni. Okey. Ba'dul umur, syukran ya Adham. Ba'dul umur allati tata'allaqu bi yaumil ba'th wa adillatuha. Awalan الحساب. ما هو الحساب؟ تفضل. من الذي سيشرح؟ أنا أبتدي.
Allah Akbar. تفضلي. Al-Hisab. Tufiqullah ibadah ala a'malihim qabla sirafihim fi mawqif wa su'alihim anha bi kaifiyati ya'lamu Allah. Maksud dia, Allah menghentikan amalan mereka sebelum menuju ke satu tempat dan menyoal mereka dengan cara yang diketahui oleh Allah. Dalil dari kitab. Qala Allah Ta'ala liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Allah memberi pembalasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sesungguhnya Allah Maha cepat perhitungannya. Dari sunnah An Aisyah qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hu hisaba yaumal qiyamah uziba faqultu alaysa qad qala Allah fasawfa yuhasabu hisaban yasiran faqala laisa zakil hisab innama zakil ardu man nuqishal hisab yaumal qiyamah uzib. Hadis ni diterang tentang Nabi bersabda, siapa yang dihitung di hari kiamat akan diazab. Allah berfirman, kemudian sesiapa yang diberi menerima surat amalannya dengan tangan kanan, sabda Nabi itu bukan hisab, sesungguhnya itu serahan surat amalan. Sesiapa yang meminta perhitungan pada hari akhirat adalah azab. Al-Hisab ni ringkasan dia, kiraan bagi amalan manusia di dunia sama ada baik atau buruk, dari sebesar-besar amalan hinggalah sekecil-kecil amalan. Al-Hisab ni dia terjadi lepas umat Islam dibangkitkan pada Yaumul Ba'ts tu. Lepas tu dia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk tunggu keputusan Allah tentang amalan baik dan buruk masing-masing. Time ni lah anggota tubuh jadi saksi. Yang muhisab ni dia bergantung kepada amalan perbuatan kita masa hidup kat dunia. Kalau perbuatan amalan dia baik banyak, sekejap je lah. Kalau perbuatan amalan buruk dia banyak, lambatlah. Kalau selama dia hidup di dunia, dia selalu taat kepada Allah, proses perhitungan dia jalan cepat. Kalau dia banyak buat maksiat, dia tak ikut perintah Allah, lamalah proses dia. Lepas tu, time ni lah Allah akan berlaku seadil-adilnya. Yang jawab soalan yang Allah tanya nanti bukan mulut, tapi anggota lain, macam kaki, tangan, mata. Dalam surah Yasin ada bagi tahu. Saya Ustaz buka Quran. Okey. Al-yawma nakhtimu ala. Betul. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. So mulut ni dia tak boleh cakap, hanya anggota lain yang boleh cakap. Lepas tu proses ni akan diambil dari buku catatan amalan yang malaikat Raqib dan Atid yang catat. Raqib dia catat kebaikan, Atid dia catat keburukan. Kalau buku tu diterima dari kanan, dia akan diproses perhitungan tu akan mudah sebab dia banyak buat kebaikan. Kalau dari belakang, dia akan cakap celakalah aku dan dia akan masuk neraka. Tu
So kesimpulan dia, kalau amalan baik berat, kita akan masuk syurga. Kalau amalan baik ringan, kita akan masuk neraka. Itu je. Okey, syukran. Ahsanti. Ya Putri Salihah. Ada syarh kama urid. Syarahan yang macam ni yang Ustaz mau. Detail sikit. Okey, jadi al-hisab ni ba'da al-hasyri atau qabla al-hasyri. Selepas kita berkumpul di padang mahsyar ataupun sebelum? Ba'da. Selepas ba'da al-mahsyar. Okey, hisab ni kalau kamu tengok hadis tu, man husiba yaumal qiyamah udziba. Rasulullah bersabda, siapa yang dihisab pada hari kiamat ni dia sengsara lah, dia diazab. Sayyidatina Aisyah dia mai jumpa dekat Nabi SAW, dia kata apa? Bukankah firman Allah SWT, fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Bukankah hisab ni akan jadi mudah kalau kata dia terima di sebelah kanan? Waktu Nabi sabda apa dia? Laisa dzakal hisab, laisa dzakil hisab. Yang tu bukan hisab lagi, yang tu baru serah kitab amalan. Nabi sambung, man nuqishal hisab yaumul qiyamah udziba. Siapa yang diperhalusi dia punya kitab amalan tu, teruklah. Kalau didetailkan memang sengsara. Dia hisab lama mana kita tak tahu. Ada hadis yang menyebut antara orang miskin dengan orang kaya, mereka sampai ke destinasi yang last sekali, iaitu Al-Sirat, sampai di sana. Yang sampai dulu siapa dia? Orang miskin. Sebab apa? Sebab dia tak disoal banyak. Tapi orang kaya, dia ni orang yang buat baik, bukan kata orang yang buat jahat. Dengan harta dia apa semua dia melakukan kebajikan. Tapi diperhalusi satu persatu dia jadi panjang. Sampai dia ni lambat sikit daripada orang yang miskin. Terutama orang yang kaya. Ada dalam satu kitab, Risalah Al-Qushairiyah, Imam Qushayri, dia sebut satu cerita seorang yang dihisab. Dia ni orang yang soleh. Soleh ni maknanya suka buat baik lah. Tapi satu hari, dia pergi makan kenduri. Bila pergi makan kenduri, ada daging terlekat celah gigi. Dia duduk tak selesa lah, daging dekat celah gigi. Dalam perjalanan pulang, dia jumpa satu ranting kayu daripada rumah orang. Rumah siapa pun tak tahu. Pokok tu, lalu dia petik ranting kayu tu, dia pun colek gigi dia, buang daging tu supaya dia rasa selesa. Lepas tu dia buang lah. Buang balik, hilang lah rasa ketidakselesaan tu. Dan kerana sebab tu, dia dihisab panjang di akhirat. Tu cerita yang diriwayatkan daripada Imam Qushayri dalam kitab dia. Jadi hisab ni satu benda yang kita kena cek balik lah. Termasuk ustaz sendiri lah, pandai cakap je kan. Setiap benda yang kita buat tu, Allah Ta'ala akan kira. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa buat amalan walaupun sekecil-kecil zarah. Zarah ni kalau siapa mengaji kimia, siapa mengaji chemistry, dia kata benda yang paling kecil ni adalah atom lah. Tak ada benda yang lebih kecil daripada atom. Kalau zaman dulu dia terjemah apa? Biji sawi. Sebab apa? Yang tu yang paling kecil. Tapi zaman lah atom. Atom tu lah yang paling kecil. Tak ada yang lebih kecil pada tu. Sebesar tu pun Allah Ta'ala tengok. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Hak buruk pun sama. Walaupun kecil, Allah Ta'ala akan kira. Tu hisab. وَبَعْدَ ذَلِكَ نَنْتَقِلْ إِلَى الْمِيزَانِ. ما هو الميزان؟ من الذي سيشرح عن هذا القسم؟ دانيش؟ Ya. تفضل. Al-Mizan, neraca atau penimbang di hari kiamat. Wa ma taqaddara bihi a'malil ibad fil akhirah. Amalan hamba-hambanya yang ditimbang di akhirat. Min kitab qala Allah Ta'ala wa nad'ul mawazin
موزن القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Surah Al-Anbiya ayat ke-47. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka sesiapa pun tidak rugi walau sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya dan cukuplah kami yang membuat perhitungnya. من السنة عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. Daripada Abi Malik al-Ash'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, penyucian adalah separuh dari iman dan puji bagi Tuhan iaitu memenuhi mizan. خلصت؟ Naam. Idah al-mizan. Di hari akhirat, selepas hisab, kita dah dapat dah kita amalan, kemudian kita ke next station iaitu al-mizan. Di situ amalan kita yang akan ditimbang. Tengoklah, ada gambaran yang orang kata mizan ni dia macam dengan dacing lah. Biasa tengok dacing dekat bendera UMNO ada dacing kan. Tengok mana berat. Apa dia? Puteri Soleha? Ada. Bisa tengok kan? Kita tengok. Yang kandak tu Ustaz kan? Ya. Tengok mana berat. Kalau amalan baik yang berat, insya-Allah lah masuk syurga. Kalau amalannya yang buruk tu lebih berat, masuk neraka lah dia. Tapi kalau kata contohlah, kalau 1000 kita buat perhitungan kita lah, bagi nampak sikit. Kalau amalan baik 1000 kilo, kemudian amalan jahat ni 999 kilo. Macam mana? Lebih sekilo je. Tapi Allah Ta'ala bagi kita masuk syurga juga. Yang 999 kilo tu Allah Ta'ala ampunkan. Itu rahmat Allah SWT. Walaupun lebih 1 gram ataupun 1 kilo saja, Allah Ta'ala ampunkan. Tapi kalau kata contohlah amalan buruk 1001 kilo, amalan baik 1000 kilo. Yang buruk tu lebih sekilo. Allah Ta'ala nak azab yang mana? 1001 kilo ke sekilo? 1001. Yang baik. Sekilo saja Allah Ta'ala azab. Tu kata Allah Ta'ala rahmat. Azab yang sikit. Tapi kalau balasan Allah Ta'ala bagi yang banyak. Tapi di sana ada juga orang yang sama berat timbangan dia. Timbangan dia sama berat. Bisa dengar tak? Bisa. Seimbang. Dia akan cari Nabi ataupun dia akan cari rahmat Nabi. Ya. Tengok sama berat. Bila sama berat, Ustaz akan sambung cerita waktu sampai di sirat nanti. Okey, kita terus kepada as-sirat. Saya ingatkan Ustaz, kalau Ustaz lupa ni. Nah, sambung kepada as-sirat. Okay. Ma huwa as-sirat? Syukran ya Danish. Ana. Afwan. As-sirat Ain Safia. Tafadhali. As-sirat Titian. Jasara mamdud ala zahri jahannam yariduhu jami'ul khalaiqul mu'minina wa khairuhum wa huwa minas sam'iyyatil lati wurida bihal kitabu was sunnah. Warada bihal kitabu was sunnah. Sirat ni jabatan yang panjang terbentang di atas neraka yang akan dilalui oleh semua makhluk mukmin dan lain-lain. Sirat juga salah satu perkara sam'iyat yang disebut dalam Quran dan Sunnah. Dengan kitab, qala Allah Ta'ala wa in minkum illa wariduha
kana ala rabbika hasman maqdiya. Maksudnya dan tidak ada seseorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Minas sunnah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fayudrabu siratu baina zahrani jahannam fa akunu awwala man yajuzu min ar-rusuli bi ummatihi wa la yatakallamu yawma idzin ahadun illa rusul wa kalamu rusulu yawma idzin Allahumma sallim salim wa fi jahannama kalalibu mithlu syauki sa'dan hal ra'aitum syauka sa'dan qalu na'am qala fa innaha mithlu syauki sa'dani khairu annahu la ya'lamu qadra 'izamiha illa Allah tahtafun nasa bi'a'malihim faminhum man yubaqu bi'amalihi faminhum man yukhardalu thumma yanju. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, melalui titian sirat yang terletak di antara laluan yang menyeberangi neraka, maka aku dan umatku yang terawal melaluinya. Dan tiada siapa pun yang boleh bercakap ketika itu kecuali Rasul-Rasul. Dan kata-kata Rasul ketika itu, Ya Allah, selamatkanlah. Dan dalam neraka, kiri dan kanannya ada pengait-pengait seperti duri pokok sa'dan. Lalu Rasulullah bertanya, pernahkah kamu melihat duri pokok sa'dan? Para sahabat menjawab, pernah wahai Rasulullah. Rasulullah menyambung, sesungguhnya pengait itu seperti duri pokok sa'dan, namun hanya Allah yang tahu besarnya. Menilai manusia dengan amalan mereka, sebahagian mereka disambar dengan pengait itu sesuai dengan amal perbuatannya. Dan sebahagian mereka menggigil dan mereka terlepas dari titian. Sirat ni jambatan yang menghubungkan di antara padang mahsyar dengan syurga. Menurut Abu Sa'id, jambatan ini lebih kecil dari rambut tapi lebih tajam dari pedang. Tak. Habis dah? Tak, dah Ustaz. Titian sirat ni lepas melepasi padang mahsyar, kaum muslim akan dibentangkan sirat bagi mereka di atas neraka Jahannam sehingga mereka melintasi di atasnya dengan kecepatan sesuai berdasarkan kadar keimanan mereka. Orang yang pertama melintasi titian sirat itu ialah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad berdiri di tepi sirat seraya berdoa. Rabbi selamatkanlah. Jika macam dalam hadis tu lah, salim-salim tu, jika ada umatnya yang pernah menyekutukan Allah dengan kesyirikan besar dan belum bertaubat sebelum kematiannya, akan mengakibatkan kekekalan di dalam neraka. Sesungguhnya Allah telah menciptakan sirat yang berada di atas neraka, iaitu jambatan yang terletak di tengah neraka Jahannam yang sangat licin dan dapat menggelincirkan jambatan ini. Jambatan ni ada 7 gardu checkpoint lah. Yang setiap checkpoint tu jarak dia sepanjang perjalanan 3,000 tahun. Setiap 1,000 tahun tu merupakan tanjakan yang tinggi. 1,000 tahun lagi merupakan dataran dan 1,000 tahun lagi merupakan lereng yang curam. Checkpoint ni lebih kecil dan lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang dan lebih gelap dibandingkan malam yang pekat. Setiap checkpoint ni ada 7 cabang. Setiap cabang bentuk dia panah yang hujung dia tajam. Lepas tu hamba-hamba akan duduk dekat checkpoint tu. Kemudian Allah akan tanya tentang perintah-perintah Allah. Ada 7 soalan. First tentang iman. Kemudian tentang solat. Yang ketiga tentang zakat. Keempat tentang puasa. Kelima tentang haji dan umrah. Keenam wuduk dan mandi wajib. Ketujuh tentang sikap terhadap kedua orang tua. Menyambung tali persaudaraan dan penganiayaan terhadap sesama makhluk. Kalau hamba-hamba boleh lepas semua benda ni, dia akan stay kat atas checkpoint tu. Kalau tak, akan dilemparkan ke dalam neraka.
Khalas ni? Start. Last. Ada 10 kumpulan yang bila melalui titian sirat tu. Kan Nabi Muhammad orang first naik. Lepas tu dia akan naik dengan hamba-hamba. Lepas tu ada 10 kumpulan yang Nabi Muhammad akan pimpin 10 kumpulan tu. Kumpulan yang first dia akan kilat yang seperti kilat yang memancar. Yang kedua seperti angin yang kencang. Yang ketiga seperti kuda yang baik. Yang keempat seperti burung yang pantas. Yang kelima hamba tu akan berlari. Yang keenam berjalan. Yang ketujuh berdiri dan duduk kerana mereka dahaga dan penat. Dosa-dosa yang dia buat kat dunia ni sebab dia berat atas badan tu, sebab tu depa duduk untuk rehat. Setiap kali umat-umat tu duduk, Nabi Muhammad akan tarik tangan umat-umat dia untuk bangun, lepas tu teruskan berjalan. Yang ke-8 umat yang muka-muka mereka dengan rantai kerana terlalu banyak kesalahan dan dosa mereka di dunia. Kalau buruk, umat-umat tu akan kata, wahai Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad akan berkata, ya Allah selamatkanlah mereka. Yang ke-9 dan ke-10 akan tertinggal di atas titian sirat. Mereka takkan diizinkan untuk menyeberang. Itu je kot. Okay. Ya, ahsanti. Syarhun jayyid wa qira'atuki qira'ah jayyidah. Ahsanti. Syukran ya Ain Sofia. Ustaz rasa dia dah cerita secara detail dah tentang as-sirat ni. Gambaran dia macam-macam. Kita pun tak dapat nak bayang sangat macam mana. Cumanya 3,000 tahun perjalanan, 1,000 tahun yang pertama secara menaik, kemudian mendatar untuk 1,000 tahun yang berikutnya, kemudian menurun. Itulah as-sirat. Dan dia lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Halus memang halus betul lah dalam keadaan macam tu kan. Kemudian kalau kamu tengok memang licin kawasan tu. Kawasan perjalanan tu. Tapi ada orang di dunia ni kalau kita tengok kan, macam dengan ahli sarkas, mereka buat persembahan kan, tak guna pun penyimbang tapi boleh jalan atas tali. Bisa tengok tak? Bisa tengok. Kalau dia pandai atau mana pun lebih halus daripada tu dia boleh lalu di dunia. Tapi kalau di akhirat, kalau di dunia dia dah training lah, di akhirat boleh lalu tak? Belum tentu. Di akhirat dia ikut amalan. Amalan yang membantu. Bukan kata perlu kepada training. Kalau tak training pun amalan dia banyak, senang dia nak lalu. Lebih halus. Bukan kata lebih halus licin saja, tapi dia ada juga cakok ataupun duri yang akan merentap orang tersebut. Ada yang merangkak, nak geleceh dah, naik balik. Teruskan perjalanan. Lepas tu, jatuh balik dan gayut, naik balik. Ada yang jatuh daripada awal, ada yang jatuh di tengah-tengah, ada yang nak dekat sampai syurga tu. Tengok jatuh. Yang tu rugi sangat-sangat. Kita pun tak tahu. Walaupun 3,000 tahun perjalanan, yang paling laju adalah sekelip mata. Paling laju sekali adalah sekelip mata. Yang kedua barulah sepantas kilat. Kita pun tak dapat bayang macam mana. Dah jauh, tapi sekelip mata. Pak, sampai sana terus. Itulah kedahsyatan as-sirat. Dan di hujung tu disebut ada satu tempat yang nama dia Qantarah, ataupun dalam Quran sebut Al-A'raf. Al-A'raf ni apa dia? Orang yang sama timbangan dia tadi ni. Sama berat. Dia tak boleh masuk syurga lagi. Tunggu dulu. Ustaz. Duduk di sana. Di Al-A'raf. Biar semua orang dulu.
masuk syurga, masuk neraka. Dia last sekali. Golongan ni ramai tak? Ramai. Dalam Quran dia cerita. Duduk dalam satu teping tu, dia tengok belah kanan nampak ahli syurga. Dia seronok dengan nikmat syurga. Duduk sebelah kiri dia nampak azab neraka. Ni orang yang duduk di Al-A'raf. Amalan mereka sama berat. Antara baik dengan buruk. Dan last sekali, mereka harap kepada siapa? Harap kepada syafaat Nabi Muhammad SAW yang boleh jugalah mereka masuk syurga. Kita harap macam itulah. Koman kita tak mau langsung masuk dalam neraka. Nak masuk syurga juga. Okey? Ya, ada soalan? Ada lagi. Saya nak buat amalan dia. Boleh. Silakan. Ni ada 6 amalan daripada Nabi Muhammad SAW untuk melalui titian sirat. Yang pertama, sentiasa berada di masjid. Yang kedua, bersedekah. Pastikan duit tu halal lah baru bersedekah. Yang ketiga, kalau penjual dia menerima pembatalan pembelian seseorang Muslim dan memaafkan kesalahannya. Jadinya kalau customer komplain apa-apa, seller tu kena terima je lah. Lepas tu maafkan dia. Lepas tu kalau keempat, memudahkan kesulitan orang lain. Kita tak susah ke orang. Yang kelima, membantu memenuhi keperluan orang lain. Kalau ada orang minta tolong apa-apa, kita tolong je lah. Kalau kita boleh tolong. Kalau last sekali, melindungi seorang mukmin daripada umpatan orang munafik. Kalau lepas tu kita kena elak daripada fitnah orang. Sebab fitnah orang tu dosa-dosa. Okey, tu je. Okey, syukran. Amalan-amalan tu perlu kepada mujahadah lah. Amalan-amalan ni semua benda susah yang perlu kepada didikan hawa nafsu. Bukan kata senang, bukan kata orang tu lahir-lahir terus jadi baik. Tak, dia perlu kepada tarbiyah hawa nafsu untuk menjadi baik. Okey, nak buat amalan-amalan yang kamu syorkan tadi, yang 6 tu. Okey. InsyaAllah lah, kita buat dekat mampu lah. Okay, kemudian al-jannatu wan nar. Man? Ada. Tafadhal, Luqman. الجنة والنار. ما هو الجنة؟ الجنة هي دار الثواب التي أعدها الله تعالى للطائعين. Syurga ni adalah tempat pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang taat. Dalilnya, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Maksud, dan bersegeralah kamu mencari keampunan daripada Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas-luas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Seterusnya, An-Nar. An-Nar huwa darul aqab allati a'idaha lil-'asin. A'addaha lil-'asin. A'addaha lil-'asin. Neraka ni adalah tempat hukuman yang dijanjikan kepada orang-orang yang ingkar. Dalil dia daripada Al-Quran, وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Maksudnya, dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka Jahannam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak diringankan daripada mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang kafir. Khalas? Khalas. Ringkas. Okay, kalau ikut dia, kita nak cerita tentang syurga ni panjang lah. Neraka pun panjang juga. Boleh lah kalau nak cerita secara ringkas. Syurga ni ada bidadari yang rumah dalam tu ataupun istana dalam tu
luar boleh nampak, dalam boleh nampak yang luar. Dan bidadari dia, gambaran dia macam mana, kan, diceritakan dalam Al-Quran. Hurun Ain. Gambaran bidadari tu, dia punya mata putih tu, putih putih, mata hitam, hitam putih, mata luas. Kemudian dia punya orak tu nampak ni, salur darah duk mengalir ni. Nak abang kata putih betul bidadari syurga ni. Kemudian dalam tu ada sungai. Ada sungai. Kemudian kenderaan dia berapa? Kenderaan dia adalah binatang yang boleh terbang. Kita nak ke mana-mana pun sat je dia pergi. Tak keduh naik kapal terbang. Kapal terbang lambat juga. Tapi binatang yang boleh terbang ni dalam syurga cepat. Dan syurga ni dia ada tingkatan dia dah. Daripada bawah ke atas, ke atas, ke atas. Itu dia panggil darajat. Kalau neraka dia panggil darokat. Daripada atas ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Kalau neraka tu, atas tu tak berapa panas. Mai ke bawah, ke bawah, ke bawah, lagi lebih panas. Syurga dia ada tingkatan dia. Bawah yang paling low lah. Sampai di atas sekali syurga Firdaus. Dan tidak ada iri hati ataupun dengki-mendengki antara satu sama lain, antara ahli syurga. Sebab Allah Ta'ala dah cabut dah rasa ataupun perasaan tersebut daripada ahli syurga. Kalau tengok neraka pula, saiz ahli neraka akan dibesarkan. Kerana apa? Allah Ta'ala nak bagi ahli neraka tu dia rasa seksa betul-betul. Bila besar ni dia rasa seksa betul-betul lah. Kemudian seringan-ringan azab neraka apa dia? Ingat tak? Dalam neraka dia pakai selipar kemudian menggelegak otak. Tu azab yang paling ringan. Dalam hadis tu sebut apa? Aku duk ingat aku ni teruk dah. Rupanya yang ni paling ringan. Dalam neraka juga siksaan dia bukan kata panas saja. Sejuk pun menyeksa juga. Macam dah tak apa sejuk kan. Tapi kalau sejuk betul-betul menyeksa. Agak-agak seksa tak? Kalau sejuk betul-betul. Seksa. Dalam neraka pun macam tu juga. Dalam neraka bukan kata jurang saja. Dalam neraka dia ada gunung. Ahli neraka dia cuba panjat gunung tu. Seolah-olah lah gambaran. Seolah-olah dia naik di puncak gunung tu bolehlah rasa nikmat sikit kan. Rasa teruk tapi rasalah nikmat sikit daripada duduk di bawah gunung tu kan. Dia pun duduk mendaki sampai di puncak gunung. Dengan jumpa binatang buah dan apa semua kan. Dalam neraka tu. Sampai di atas tu. Kemudian jatuh balik, naik pula. Jatuh balik, naik pula. Ulang perkara yang sama. Azab dia berterusan. Jurang api neraka tu, yang Nabi cerita, batu dilontarkan. Kan? Batu yang kecil, kalau kita buang, kita balik, nak sampai ke dasar dia tu berapa tahun ambil masa? 70 tahun. Lama tak lama. Kalau nak sampai dasar. Kita kalau boleh, tak mau langsung masuk ke dalam neraka. Hak syurga yang paling kecil, saiz dia 10 kali ganda dunia ni. Tu syurga yang paling kecil, yang paling hak tu hak untuk orang yang paling last sekali masuk syurga. Saiz dia besar tu. Tu untuk ahli syurga. Dia sebelum dia masuk ke dalam syurga, dia masuk ke dalam neraka dulu untuk dibersihkan dengan dosa-dosa yang dia buat. Kemudian dia masuk, kemudian dia keluar daripada neraka. Sebelum dia masuk syurga, dia kena masuk dulu dalam satu kolam untuk nak bersih. Dia masuk daripada kolam tu jadi fresh balik, barulah masuk ke dalam syurga. Okey. Hal ladaikum as'ilah? Ada soalan tak? La. Okay. Nantaqil ila al-munaqashah mal a'mal al-yasirah allati taf'alunaha bistimrar wa tusa'idukum ila al-jannah. Al-a'mal al-yasirah. Setiap kumpulan dedahkan amalan apa yang mudah yang boleh kita buat secara berterusan
yang membantu kita untuk masuk ke dalam syurga. Apa dia? Kumpulan yang pertama. Tafadhal. Yusahilu al-idaratu Kumpulan al-muslim. siapa? Ain Sofia. Uh, Siapa yang sebut ni? Nama apa? Alia. Alia. Tafadhali. Yusahilu al-idaratu al-muslimin. Daya nak daya. Daya. Sekejap, ada hadis. Hadis dia Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadi penghubung bagi saudaranya yang muslim. Ali sautak. Ana lam asma'. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadi penghubung bagi saudaranya yang muslim kepada penguasa dalam menyampaikan satu kebaikan atau memudahkan satu kesulitan, maka Allah akan membantunya dalam melintasi sirat pada hari kiamat ketika tergelincirnya kaki-kaki. Ya hadza faqat. Naam. Mal amal? Amalan apa tu? Memudahkan. Tolong orang. Ha? Tolong orang. Tolong orang. Okay. Thumma al-majmu'ah tsaniyah. Kumpulan Ishaq, Haziq, Danish dan Amal. Mal amal al-yasirah. Mana? Kamu dengar tak bunyi motor? Dengar. Dengar. Dengar Ustaz. Rung. Nak buat macam mana kan? Mana kumpulan Ishaq, Haziq? Amalan dia sentiasa berada di masjid. Abu Darda pernah berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, masjid itu adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa dan Allah akan memberikan kesenangan, rahmat dan keselamatan di atas sirat menuju keredaan Allah ke dalam syurga bagi sesiapa sahaja yang menjadikan masjid-masjid sebagai rumahnya. Bila kita duduk kat masjid ni, kita sentiasa buat baik. Kita dengar majlis ilmu, solat, boleh baca Quran. Tu bila kita duduk dalam masjid ni, malaikat akan sentiasa doa untuk kebaikan kita. Siapa ni? Siapa yang terang? Haziq. Amal lah. Haziq. Haziq. Oh. Syukran ya Haziq. Susah tak nak duduk masjid? Ke senang? Bagi kumpulan dia senang lah. Pasal mereka kata senang. Kita tengok amalan apa paling mudah antara yang kamu cari. Kita bandinglah antara kumpulan 1, 2, 3, 4 ni. Kumpulan 3. Hanan, Putri, Dia, Maryam. Amal. Amalan dia baca surah Kahfi. Hadis dia daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Membaca ayatul kursi dubura kulli solati maktubah la yamhu min dukhulil jannah illa al-maut." Maksudnya barang siapa yang baca ayat kursi setiap kali selepas solat fardu tak akan terhalang baginya untuk masuki syurga melainkan mati. Okey, ahsanti. Mudah. Okey. Al-Majmu'ah Ar-Rabi'ah. Adham, Iqbal, Syamil. Ya, amalan dia bersedekah dengan baik. Bersedekah lebih afdal apabila kita bersedekah kepada keluarga yang terdekat dahulu. Sebab apa kita akan diberikan dua jenis ganjaran pahala. Pertama iaitu pahala sedekah dan kedua ialah pahala menghubungkan silaturahim di antara ahli keluarga. Selain itu kita juga dapat macam membantu melunaskan hutang
bahwa dalam hadis wa man yasara ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya kesulitan di dunia dan di akhirat. Anas. Okey, ahsan tak? Bersedekah kepada keluarga terdekat. Okey. Kita tengok amalan yang Ustaz nak kongsikan dengan kamu. Dalam semua-semua tu cuba kita banding. Mana paling susah? Okey ya. Ini sabda Nabi SAW, kalimatan khafifatan ala lisan, taqilatan fil mizan, habibatan ila rahman. Dua kalimah yang ringan saja di lisan, berat pada timbangan, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Dua kalimat tu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Mana paling senang? Antara lima-lima tu. Baca ayat kursi ke, yang ni ke, bersedekah ke, tolong orang. Mana tu? Yang ni. Sama-sama lah kita amal. Yang tak perlu kepada duit pun. Sama-sama. Dalam hadis yang lain sebut apa? Siapa yang baca subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia, dosa kecil lah. Dosa kecil walaupun sebanyak dosa dia sebanyak buih di lautan. Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Sama-sama kita amalkan lah. Ada Ustaz pun, alhamdulillah. Hari-hari kena amal benda ni. Kita pahala tak banyak, nak buat amalan hak berat-berat tu payah. Nak cari hak mudah lah. Antara yang mudah yang ni lah. Okey. Wa ba'da dhalik nantaqil ila tadribat wa ana uridu minkum an tanzuru ila masahati ta'liq thumma unkur ila ar-rabtu hunak. Nampak tak link? Jawab soalan. Al-an. Hadib al-as'ilah al-an. Mulai. Dengar tak? Dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Dah mula ke? On the Baru way. dah start. Macam mana Ustaz nak tengok ni ya? Live ah. Lupa dah.
Siap Ustaz. Nak. Nak. Ya. Ada soalan salah ke? Ada satu soalan salah. Yang Darus Sawak tu bukan salah Ustaz. Okey. Jawapan dia Ain. Tapi Ustaz buat Asin. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok Okey. Ayat nunaqish al-ijabah. Okey ya. Nampak tak? Nampak. Okay, soalan 1. Al-jannatu hiya darus sawab allati a'addaha Allah Ta'ala li ta'in. Betul tak? Ya, tapi Ustaz pergi buat Asin. Silap lah. Ustaz tersalah. Okey. Ta'rif yaum apa dia? Wa ihya'ullahil mauta wa ikhraju min quburihim ba'da jam'i ajza'ihim al-asliyah. Yaumu Al-Ba'th. al-ba'th. Okey. Kemudian
Wa jisrun mamdud ala dhahri jahannam. Abda hisab ke sirat mizan barzakh. Sirat. Sirat. As-su'al sahlatun jiddan. Sahlun jiddan. Naam. Kemudian min akhwarin nas fil mururi ala sirat. Apa dia yang kita baca? Siapa yang berjalan dengan perut dia? Siapa yang menyeberangi seperti angin? Siapa yang berjalan dengan wajah dah sebut tak? Tak. Siapa yang berjalan saja. Okey. Jawapan aja lah, submit lah. Dan wa inna minkum illa waridha. Dalil kepada apa ni? As-sirat. Ma tuqaddaru bi a'malul ibad fil akhirah. Amalan diberi ganjaran. Mizan. Kemudian darul iqab. Tahu dah apa dia? Nar. Wa nada'ul mawazin al-qista. Apa dia? Hisab ke mizan? Mawazin. Mizan. Kemudian tauqifullah ni tahu dah. Hisab. Okay, 10. Ratib. Susun balik perjalanan kita. Mana satu? Hisab mizan. Hisab dulu betul mizan. Kemudian sirat jannah. Betul tak ni? Betul. Betul kan? Okey. Okey. Ni jawapan apa? Tak ingat tapi Ustaz buh ni. Ni kenapa betul lah. Okey, siapa dapat nombor 1? Husna. Tahniah Husna. Dia nombor 2. Okey. Alhamdulillah, intahayna munaqashatuna al-yawm an al-iman biyawmil ba'th. Wa qabla an-nihayah, insyaallah, ba'da dhalik, sawfa natahaddas an tafsir fi al-usbu'i al-qadim. Naktafi bihadha al-qadar. Nak buka kamera tak? Nak screenshot gambar? Dalam kiraan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Saya nak stop recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.